Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengumuman Anwar Ibrahim dan pendedahan Anwar Ibrahim. Rahasia yang perlu kita semua tahu dan menarik perhatian, dan saya rasa anda perlu kongsikan kepada semua orang. Anwar Ibrahim kata UMNO tak jadi diharamkan sebab PH menentang keputusan Mahathir dan Muhyiddin. Oh, rupa-rupanya selama ini ada rancangan untuk mengharamkan UMNO. Dan orang yang dikatakan cuba merancang untuk mengharamkan UMNO itu ialah Mahathir dan Muhyiddin. Tapi Anwar Ibrahim kata yang menentang keputusan itu ialah Pakatan Harapan. Makna kata, kalau bukan Pakatan Harapan yang menentang keputusan Mahathir dan Muhyiddin untuk cuba mengharamkan UMNO, sekarang pastilah UMNO telah pun diharamkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Pakatan Harapan PH menentang keputusan dua pemimpin kerajaan terdahulu mahu mengharamkan UMNO. Pengerusi PH tersebut berkata keputusan untuk mengharamkan UMNO diakui sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini Presiden Bersatu. Muhyiddin beritahu saya sendiri di rumahnya, kita terpaksa haramkan UMNO. Kerana banyak masalah UMNO ni, kita akan haramkan, kata beliau. Ini keputusan siapa? Dia, Muhyiddin dengan Mahathir, kata Anwar. Saya Presiden Keadilan dan Ketua Pembangkang ketika itu. Saya kata kita lawan UMNO. Saya tak setuju mengharamkannya, kata Anwar. Jadi bila kita bantah keputusan untuk mengharamkan UMNO, dia kata ini keputusan Mahathir dan dia. Saya kata tak mungkin. Kamu boleh terus. Tak mengapa. Saya yakin Mat Sabu, Presiden Amanah dan Lim Guan Eng, kita tidak setuju, kata Anwar Ibrahim. Kita lawan UMNO tapi kita tidak bersetuju. Bubarkan UMNO, tegas Anwar lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program ceramah mega perpaduan Dun Hulu Kelang di Taman Permata Hulu Kelang malam tadi. Anwar berkata Muhyiddin sehingga kini belum menafikan pendedahan mengenai cubaan untuk mengharamkan UMNO, melainkan Tan Sri Anwar Musa yang sekarang muncul di pentas ceramah Perikatan Nasional PN. Dah 3 bulan saya cakap hal ini. Muhyiddin belum nafi. Yang nafi itu Anwar Musa. Dia dah jadi lebay sekarang, kata Anwar. Itulah sebabnya tak jadi diharamkan sebab Pakatan Harapan menentang keputusan pengharaman UMNO, tegasnya dengan disambut oleh tepukan hadirin. Menurutnya, tiada sebab untuk beliau mahu menghukum UMNO termasuk bersetuju dengan cubaan pengharaman parti itu. Kerana yang menzalimi beliau selama ini adalah Mahathir. UMNO ada sejarah, bukan kerana ayah dan ibu saya dalam UMNO. Saya pun dulu timbalan Presiden UMNO, kata Anwar Ibrahim. Yang buang saya adalah Mahathir, yang fitnah saya adalah Mahathir. Pasal apa saya nak hukum orang UMNO yang lain, kata Muhyiddin Anwar lagi. Dalam masa sama, Anwar turut menemplak penerimaan Bersatu dan PAS terhadap Mahathir yang kali pertama muncul berucap di pentas PN di Kota Bahru, Kelantan pada 21 Julai lalu. Anwar berkata, puluhan tahun jadi kerajaan. Kerja nak haramkan parti orang saja. Sekarang ini diusung pula oleh Bersatu dan PAS. Selamatlah kamu, kata Anwar. Ambillah, Mahathir. Kami pun tak mahu, tegas Anwar lagi. Oh, luar biasa jugalah kata-kata Anwar ini memang ada pedasnya. Apabila Anwar kata puluhan tahun jadi kerajaan, kerja nak haramkan parti orang saja. Sekarang ini diusung pula oleh parti Bersatu dan PAS. Selamatlah kamu, kata Anwar. Dan dia kata, ambillah Mahathir. Kami pun tak mahu, tegas Anwar lagi. Wah, memang betul-betul ini satu kata-kata Anwar Ibrahim yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Tapi jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen menulis habislah Muhyiddin. Ada juga mereka kata Muhyiddin sudah kena tulah, sudah kena hukum karma, kata mereka. Macam-macam lah yang mereka dakwa terhadap Perikatan Nasional juga. Akhirnya apabila saya kaji apa yang mereka maksudkan, rupa-rupanya yang tular di media sosial sekarang ialah tindakan seorang pemimpin Majlis Tertinggi Bersatu
keluar parti, umum letak jawatan, dan akhirnya umum sedia sertai PKR. Wah, ini memang menyakitkan hati bagi mungkin pemimpin-pemimpin bersatulah, khususnya Faisal Azumo, Muhyiddin Yassin, dan juga mungkin yang paling sakit hati sekali ialah Azmin Ali. Kita tahu Azmin Ali ialah bekas timbalan Presiden Parti PKR yang telah disebut sebagai pengkhianat dan telah meninggalkan parti itu, menyebabkan langkah Sheraton terjadi dan tumbanglah kerajaan Pakatan Harapan. Namun dengan pengumuman oleh Faiz ini selepas beliau meninggalkan Bersatu dan umum letak jawatan, beliau pula umumkan sedia sertai PKR. Adakah ini berita terbaik untuk PKR ataupun adakah ini berita yang tak perlu dilayan oleh PKR? Muhammad Faiz Naaman menyatakan kesediaannya menyertai gabungan parti kerajaan selepas beberapa jam mengumumkan langkahnya meninggalkan Bersatu. Dia yang juga antara watak yang terawal dalam penubuhan Bersatu berkata, ketika ini PKR dilihat banyak memiliki persamaan dengan dasar yang diperjuangkannya. Bercakap kepada Malaysia Kini, Faiz berkata, dia terbuka kepada sebarang pelawaan untuk menyertai PKR, sementara memang menghormati kewujudan parti tersebut. Sebab prinsip-prinsip perjuangannya ada yang kena dengan saya, kata beliau. Banyak yang kena sesuai. Jadi, saya terbukalah kepada PKR andai kata mereka dapat melihat saya sebagai aset, kata Faiz lagi. Saya pun macam ada agenda yang lebih kurang sama dengan PKR untuk negara dalam memulihkan ekonomi negara ini, katanya. Pagi tadi, Faiz membuat pengumuman meletakkan jawatannya sebagai anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu selain memuktamadkan langkah meninggalkan parti tersebut. Katanya, keputusan tersebut dibuat secara sukarela dan tidak dipengaruhi mana-mana pihak. Mengulas hala tujuannya selepas ini, Faiz berkata, dia mengambil pendekatan tunggu dan lihat dulu selain akan meneliti tawaran yang bakal diterimanya. InsyaAllah saya tunggu dan lihat sebelum meneliti jika ada pelawaan, katanya. Saya memang dah bersedia untuk berhijrah kepada mana-mana wadah politik. Sementara itu ditanya sama ada tindakannya meninggalkan Bersatu berpunca daripada merajuk selepas tidak dicalonkan dalam pilihan raya di 6 negeri ketika ini, Faiz menafikan hal tersebut. Sebaliknya, kata beliau, yang menjadi pertaruhan Bersatu PN untuk mengalahkan Ahmad Zahid Hamidi di Bagandatu pada PRU 15 November tahun lalu itu menjelaskan ada banyak faktor menjadi pendorong keputusannya. Kalau nak kata tak dapat jadi calon itu jadi punca, sewaktu saringan MPT untuk PRU 14 dulu pun saya tak dipertandingkan, tak ada merajuk pun kerana itu, kata beliau. Jadi kalau nak kata semata-mata kerana tak jadi calon PRN ini saya merajuk, itu tak betul. Keputusan hari ini ialah gabungan pelbagai faktor yang menyebabkan saya mengambil tindakan yang berat, bukan semudah kerana tidak menjadi calon, katanya. Dalam PRU 15, lalu Faiz menghadapi pentembungan 4 penjuru. Selain Ahmad Zaid selaku penyandang, dia juga berdepan dengan Samsul Iskandar Ohad Akin PH dan Taufik Ismail Bebas. Ahmad Zaid berjaya mengekalkan kerusi tersebut di tangan BN, manakala Faiz hanya memperoleh 8,822 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan berita yang paling luar biasa, yaitu seorang pemimpin ahli tertinggi Parti Bersatu, yaitu Faiz Naaman, telah pun mengumumkan dengan sahnya beliau telah pun keluar Parti Bersatu. Wah, kenapa dia keluar Parti Bersatu? Ini adalah laporannya. Faiz Naaman keluar Parti Bersatu kerana beliau mendakwa calon Bersatu lemah. Muhammad Faiz Naaman hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, termasuk keluar ahli sebagai ahli parti itu.
Keputusan yang saya ambil ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, kata Faiz. Dia dibuat secara sukarela dan berdasarkan prinsip yang saya pegang, di mana saya tidak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana mempunyai pertentangan pendapat, idea serta visi mengenai pengurusan serta hala tuju bersatu. Saya ucapkan terima kasih atas segala peluang yang telah diberikan kepimpinan parti selama 7 tahun saya bersama dalam parti ini sejak ia ditubuhkan pada tahun 2016, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Faiz sebelum ini sering mengeluarkan kenyataan berlawanan dengan keputusan pimpinan tertinggi berhubung calon PRN. Menurutnya, calon bersatu yang akan bertanding adalah lemah dan bermuslihat dan membangkitkan keputusan parti untuk mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU 15 dan secara khusus menyebut nama Rina Harun yang tewas di Sepang, Muhammad Azmin Ali Gombak, Syasha Lena Abdul Latif Ampang, dan Dr. Afif Bardin Shah Alam. Menurut Faiz, dia turut mengutuskan surat peletakan jawatan itu kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin hari ini. Sementara itu, dalam kenyataan bersasingan yang panjang lebar, Faiz juga mendakwa Bersatu kini sudah terpesong dari objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO. Saya lihat sendiri, sedikit demi sedikit, Parti Bersatu telah terpesong dari objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO dengan memberi lebih ruang kepada ramai orang muda dan muka baharu, terutama yang mempunyai latar belakang bersih, berkelulusan akademik, dihormati dan mereka setia dengan parti dari mula. Keputusan kepimpinan parti yang seringkali mengabaikan suara akar umbi, pengasas awal dan teguran jentera bawahan menyebabkan Bersatu telah mengalami kekalahan dalam PRN Melaka dan Johor sebelum ini, kata Faiz. Dakwa Faiz, sejarah itu juga dilihat bakal berulang dalam PRN di 6 negeri 12 Ogos ini, terutama untuk kerusi-kerusi Bersatu dalam PRN Selangor sekarang. Pemilihan calon yang berat sebelah kepada pihak kartel tertentu serta calon bidan terjun yang baru dijadikan ahli parti hanya semata-mata untuk dipertandingkan dalam PRN Selangor telah menyebabkan terjadi pemberontakan lebih kurang 9 bahagian Bersatu di Selangor ini hingga terdapat insiden membakar bendera PN secara terbuka sebagai tanda protes akar umbi terhadap percaturan jawatan kuasa pemilihan atau saringan calon, katanya. Faiz yang dilantik sebagai ahli Majlis Tertinggi Bersatu pada tahun 2020 mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen Perikatan Nasional terbesar. Lebih memalukan sekarang ialah, kata beliau, Parti Bersatu hakikatnya makin tidak dihormati. Malah ada pemimpin dan keputusan rundingan tidak diendahkan oleh parti rakan komponen yang terkuat dalam PN. Apabila mereka tahu bahawa Bersatu makin lemah dari segi kepimpinan dan pengaruh akibat terlalu banyak percaturan politik dalaman dan watak-watak yang tidak dihormati masyarakat luar diangkat menjadi pemimpin sama ada di peringkat pusat, negeri atau bahagian dalam parti, kata Faiz lagi. Wah, ini memang satu dakwaan pendedahan yang luar biasa. Dan Anda pasti tahu siapa yang dia maksudkan ini dengan kata yang dia katakan parti rakan komponen yang terkuat dalam PN. Siapa agak-agaknya ini? Anda pasti tahu siapa parti itu. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa dipetik daripada Harapan Daily. Akhirnya, 600 ahli Bersatu kembali sertai UMNO. Kalau sebelum ini Anwar Musa mendedahkan dan mengumumkan ada beberapa orang yang menyertai Parti Bersatu keluar daripada UMNO, menyertai Parti Bersatu dan Perikatan Nasional atau menyertai PAS, akhirnya mereka dibalas balik. Kalau sebelum ini Anwar Musa telah mengumumkan ada ahli UMNO keluar parti menyertai pembangkang, hari ini mereka pula dibalas dengan
600 ahli bersatu Rantau Abang sertai UMNO. Ini sebabnya kerana sudah jemu dengan janji-janji yang hanya ditabur-tabur. Adakah anda juga salah seorang daripada netizen yang pernah mengalami janji-janji politik yang hanya ditabur-tabur tapi tak pernah dituai, tak pernah ditunai? Kalau anda orangnya, mungkin anda tahu bagaimana perasaan 600 ahli bersatu yang telah keluar parti menyertai UMNO ini. Jadi kita tak boleh salahkanlah mungkin apa yang mereka lakukan. Alasannya mereka jemu hanya tabur janji. Jemu dengan pemimpin bersatu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rantau Abang di Dungun yang tidak menjaga kebajikan dan hanya menabur janji kosong. Lebih 600 ahli bersatu bertindak keluar parti dan menyertai UMNO semalam. Bekas pengerusi penyalaras bersatu Rantau Abang, Anwar Rosli berkata, mereka bertindak sedemikian kerana merasakan telah dipinggir oleh pemimpin bersatu di kawasan itu yang tidak mengambil berat terhadap masalah mereka. Ramai antara kami di sini datang daripada golongan susah, tetapi bersatu tidak menolong kami. Yang banyak menolong kami adalah UMNO sejak sebelum ini dan mereka tidak pun memilih orang untuk memberi bantuan, katanya. Kebanyakan bekas ahli bersatu yang keluar parti itu melibatkan mereka di kawasan pusat daerah mengundi, balai besar dan taman permit indah, lapor bernama. Menurut Anwar, lebih ramai lagi ahli bersatu terutamanya di Dungun akan mengikut jejak langkah mereka, meninggalkan parti itu dan menyertai UMNO dalam masa terdekat. Terdapat 4 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di bawah Parlimen Dungun, dengan 3 daripadanya akan ditandingi calon BN pada PRN 12 Ogos ini, iaitu Bukit Besi, Rantau Abang dan Paka. Sementara itu, Dun Surah akan ditandingi calon Pakatan Harapan PH dari PKR Osman Umar. Kesemua Dun terbabit menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 dengan calon Perikatan Nasional PN. Saudara-saudara sekalian, ini memang amat mengejutkan kita. Kerana seakan-akan ianya satu balas pantun. Kalau di bersatu, menerima berita baik apabila ahli UMNO keluar parti, tapi telah pun didedahkan oleh seorang pemimpin UMNO bahawa yang pindah parti itu adalah ahli keluarga Anwar Musa sahaja, kata beliau, dan tidak memberikan kesan dalam PRN ini. Kali ini pula 600 ahli bersatu Rantau Abang sah menyertai UMNO kerana menurut mereka jemu hanya tabur janji-janji. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan bahawa Sanusi telah pun mengheret Saifuddin ke mahkamah kerana fitnah. Namun demikian, gara-gara itu atau sebelum itu berlaku pula rupa-rupanya Saifuddin mendakwa Sanusi tulis surat membenarkan pencoroboh masuk hutan simpan. Wow, ini satu dakwaan yang amat berat dan amat panas. Walau apapun yang terjadi, ini memang satu dakwaan yang memang perlu disiasat dengan lebih telus, lebih mendalam dan tidak boleh dibiarkan. Sanusi telah pun memfailkan. Menurut laporan Malaysia Kini, Sanusi telah pun mengheret Sanusi telah mengheret Saifuddin ke mahkamah berkaitan dengan saman fitnah terhadap bekas Menteri Besar Kedah tersebut berkaitan dengan kecurian unsur nadir bumi. Namun yang kita nak cerita malam ini ialah dakwaan Saifuddin bahawa Sanusi menulis surat membenarkan pencoroboh masuk hutan simpan. Ini hutan simpan sepatutnya tak boleh diceroboh. Ini adalah perkara yang perlu dipertahankan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail terus membangkitkan persoalan kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur berhubung dakwaan kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang di Sik Kedah. Hari ini Saifuddin
Saifudin mendakwa seorang warga tempatan dari Kuala Krai, Kelantan yang dikaitkan dengan dakwaan itu telah ditangkap dan dikenakan denda sebanyak Rm130.000 pada Januari lalu kerana menceroboh hutan simpan Bukit Enggang. Lelaki Cina itu dikatakan antara 40 orang termasuk 35 warga asing yang didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan menceroboh hutan simpan itu. Namun, kata Saifuddin, kerajaan Kedah yang diketuai Sanusi kemudian mengeluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk membenarkan syarikat milik lelaki itu masuk ke kawasan sama dalam hutan simpan itu. Hari ini, saya nak tanya Sanusi, kata Saifuddin, kenapa keluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk benarkan syarikat itu masuk di kawasan sama berkeluasan 500 hektar di hutan simpan? Jika lelaki itu sudah ditahan pada Januari, mengapa beri surat 15 Mei atas alasan membangunkan ladang hutan? Jadi, kita nak tanya Sanusi, sampai bila dia nak bertahan insiden kecurian ini? Mengapa surat dikeluarkan kepada orang yang sama yang didenda dan ditahan soalnya ketika sidang media? Setiausaha Agung PKR itu juga mendakwa lelaki tersebut ditahan sekali lagi pada Jun lalu. Dia berkata akan menunggu jawapan Sanusi berhubung perkara itu sambil membayangkan dia akan terus membuat pendedahan berkenan kes tersebut. Saifuddin dalam siri ceramahnya di Kedah telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, distrik Kedah. Sanusi pula berulang kali menafikan dakwaan itu dan mengancam untuk memfailkan saman terhadap Sanusi. Malaysia kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah yang bukan tokoh masyarakat selagi dia tidak didakwa di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk isu seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling menarik sekali daripada mymetro.com. Dalam laporan ini, Peja menafikan jual kerusi. Apa maksud jual kerusi? Jom kita cerita. Ini tentang pilihan raya negeri yang sedang berjalan di 6 buah negeri. Yang mana, apakah benar Peja atau Faisal Azumu menjual kerusi? Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan, Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu, menafikan dakwaan beliau menjual kerusi dalam pemilihan calon bagi gabungan itu. Ahmad Faisal yang lebih dikenali sebagai Peja berkata, sekiranya boleh menjual kerusi, mereka tidak mempunyai masalah keuangan seperti pada masa ini, kata beliau lagi. Oh, inikah maksudnya? Mungkin ada orang yang mendakwa atau menuduh Peja menjual kerusi untuk mendapatkan dana pilihan raya atau dana politik. Mungkinkah itu berlaku? Namun Peja telah pun menafikannya. Apa pendapat anda semua? Adakah kemungkinan perkara ini boleh berlaku di mana-mana, bukan sekadar di Negeri Sembilan? Mereka menjual kerusi supaya orang boleh bertanding menjadi calon dan mereka perlu membayar sekian uang. Mungkin itulah permainan politik yang ramai netizen tak pernah tahu. Kita lihat, kata Peja, kami berkempen dengan begitu ala kadar. Kami tak ada jual kerusi, kata beliau. Malah bebanan kepada pemimpin dalam menghadapi pilihan raya ini amat getir dan besar, kata beliau. Namun ada juga netizen yang menjawab, mereka kehabisan dana politik, dana PRN kerana akaun Parti Bersatu yang telah disita oleh SPRM sebelum ini dan mereka tidak boleh lagi berbelanja sakan seperti dalam pilihan raya PRU 15 baru-baru ini. Kerana waktu itu memang ramai orang mengatakan Perikatan Nasional berbelanja sakan, kata mereka. Tak apalah kepada mereka yang telah membuat dakwaan fitnah bahawa saya menjual kerusi itu, kata Peja, saya ampunkan supaya mereka tak payah cari saya di padang mahsyar nanti, kata beliau ketika ditemui pemberita. Saudara-saudara sekalian, kalau benar Peja difitnah dengan perkara ini satu fitnah yang amat berat sekali. Dan mungkin wajar untuk Peja
bukan sekadar mengampunkan mereka tetapi mengambil tindakan undang-undang bagi membersihkan nama beliau. Itu paling penting. Tapi adakah Peja tidak mau mengambil tindakan undang-undang ini kerana ada perkara yang sebaliknya? Kita pun tak tahu. Sebelum ini, calon bebas Dewan Undangan Negeri Dun Sikamat Muhammad Hafiz Baharudin dilaporkan mendakwa wujud elemen jual kerusi dalam pemilihan calon PN Negeri Sembilan. Beliau yang juga ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, dakwaan itu timbul selepas mendapati senarai calon yang diumumkan sangat lemah dan tidak berpotensi untuk menang. Mengulas mengenai kenyataan pimpinan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang sering melaungkan kemenangan 36-0 di Negeri Sembilan, Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya yakin akan memberikan saingan hebat dalam PRN kali ini. Kami yakin akan memberi saingan yang amat hebat. Kalau mereka BN dan PH yakin menang 36-0, mana mungkin pemimpin utama negara terpaksa datang ke sini saban malam sejak penamaan calon, kata Faizal Azumu. Saya ingat 4 malam berturut-turut saya dapati juga calon-calon nama besar terpaksa berkampung di tempat masing-masing untuk mempertahankan diri, kata Peja. Pada pendapat saya, memang begitulah kempen. Memang menang atau tidak, kempennya perlu dilakukan. Kalau mereka tak berkempen, itu sudah tentu sah dan sahih. Mereka akan kalah belum bertanding. Jadi, perbuatan untuk datang berkempen, membantu berkempen, sama ada itu pemimpin utama negara atau tidak, ianya bukan kerana mereka takut, tetapi untuk melaksanakan tugasan mereka. Jangan saja nanti tak datang orang atau pembangkang atau musuh akan katakan pula kawasan itu dilupakan. Nanti jadi pula bahan sindiran, nanti jadi pula bahan kempen peluru hidup untuk mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini, yaitu isu dakwaan kononnya Peja menjual kerusi. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini ialah SPRM buru 2 individu termasuk menantu Muhyiddin. Dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, pastinya ini isu yang betul-betul menarik perhatian kita dan memang nama yang paling menjentik hati dan mata kita ialah apabila ianya merujuk kepada menantu Muhyiddin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan 2 lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Ini bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM, kata SPRM pada satu kenyataan hari ini. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad 69 tahun. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 12 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu lagi. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM Nur Muhammad Amin bin Jamaluddin di talian 60388700799 atau email terus kepada SPRM. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Februari lalu menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian projek atau kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem immigration bersepadu nasional.
Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka, kata Muhyiddin pada 9 Februari. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu ketika berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Pada tahun 2020, pentadbiran Muhyiddin mengumumkan NIISE sebagai sistem yang lebih baik bagi menangani kelemahan sistem immigration Malaysia yang dikatakan tidak dapat mengesahkan pergerakan warga asing. NIISE kemudiannya dilancarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2021, diketuai oleh menterinya ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin. Dia berkata sistem immigration sedia ada perlu diganti dengan sistem immigration yang lebih canggih, bersepadu dan holistik yang dilengkapi teknologi terkini seperti kepintaran buatan, internet semua perkara dan analisis data raya. Hamzah berkata Irish Information Technology System Sdn Berhad akan membangunkan NIISE bersama KDN dan badan bebas lain menjelang 2024. Terdahulu, media tempatan melaporkan Adlan ialah pemain utama dalam konsesi NIISE bernilai RM1.2 bilion melalui pautan dalam salah satu pendahulu projek itu, penyedia penyelesaian keselamatan S5 Holdings Inc. Bagaimanapun, Pengarah Urusan Kumpulan S5 Said Muhammad Hafiz Jamalul Lail menafikan pada 2021 bahawa tiada rakannya dalam politik termasuk Adlan yang terlibat dalam syarikat itu. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang isu kali ini ialah apabila menyebut tentang Muhyiddin Yassin, iaitu menantu beliau yang kini diburu oleh SPRM. Dan yang lebih menarik lagi ialah hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama yang telah disebutkan di dalam laporan sebentar tadi telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 dan menariknya mereka tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Adakah mereka melarikan diri? Kita pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hore, 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 hore. Itu kata-kata daripada netizen, para penyokong Perikatan Nasional, bukan Perikatan Nasional, para penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional mula bersorak-sorai kerana dikabarkan setelah seminggu kempen berjalan, kedudukan setakat ini 4-2. Bukan 3 sama, bukan 6-0, bukan 5-1, tapi 4-2. Apa ceritanya? Siapa negeri 4 itu dan siapa negeri 2 itu? Dan siapa yang kalah, siapa yang menang? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada Sabudin.com. Macam mana PRN 12 Ogos ini? Berapa negeri PH boleh menang dan berapa lagi negeri pula PN akan menang? Sejak 2-3 hari lalu, kemana saja saya pergi dan terjumpa dengan kawan-kawan, inilah antara soalan yang paling kerap mereka tanyakan. Mereka yang menghubungi saya melalui telefon atau menghantar pesanan tulisan, itulah juga selalunya pertanyaan mereka. Untuk itu, sesuai dengan tempo kempen PRN 6 negeri, sudah berjalan kira-kira seminggu sejak penamaan calon pada 29 Julai lalu, saya dengan langkah pro bono mengambil peluang untuk menghubungi beberapa kenalan di negeri-negeri berkenan. Sementara di Selangor dan Negeri Sembilan, saya sendiri 2-3 kali turun padang membuat tinjauan. Secara kasar, setelah seminggu kempen berjalan, dapatan yang diperoleh menunjukkan PH masih mendahului di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Di ketiga-tiga negeri berkenaan, PH diyakini mampu mengekalkan pemerintahannya, walaupun majoriti kerusi yang diperoleh dijangka akan berkurangan. Rata-rata mereka yang ditemui dan ditanya boleh dikata berpuas hati dengan pemerintahan PH selama ini dan tiada isu yang mengguris hati atau boleh menyebabkan mereka marah. Lalu, terdetik keinginan menukar kerajaan kepada PN.
Dalam pemahaman mereka, kegairahan PN untuk menang hanya semata-mata kerana ingin melonjakkan lagi kekuasaan, kerakusan terhadap kuasa, sama ada untuk menjadikannya sebagai landasan menjatuhkan kerajaan selepas ini atau untuk mendepani PRU 16 akan datang. Dengan itu, PH lebih menjadi pilihan pengundi untuk meneruskan khidmat kepada rakyat. Tambahan lagi, prestasi kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang memuaskan dan kedudukannya yang selari dengan kerajaan negeri turut merupakan perkiraan yang banyak melekat dalam hati. Dalam masa yang sama, isu calon kitar semula, penguasaan calon Kem Azmin Ali yang terlalu menonjol, dan percikan perbelahan dalaman antara PAS dan Gerakan berkaitan pencalonan Presiden Gerakan Dominic Lau diletakkan bertanding di kawasan Melayu di Pulau Pinang adalah antara hambatan utama yang menipiskan lagi peluang PN di Selangor. Buat Negeri Sembilan, masalah utama PN ialah mereka dilihat tidak menampilkan pemimpin yang benar-benar ada merit berbanding PH dan BN untuk menerajui dan mengambil alih kerajaan negeri. Memang ada sedikit masalah dalaman di sana sini di dalam PH berkaitan pemilihan calon dan terkait hubungannya dengan BN, khususnya dalam pembahagian kerusi, tetapi ia tidak sampai menggugat jumlah perolehan kerusi yang dijangka dimenangi. Meskipun UMNO bertanding lebih banyak kerusi dan berkemungkinan PH khususnya PKR dan Amanah bakal tewas 1-2 kerusi disebabkan masalah dalaman tadi, bagaimanapun adalah dijangkakan kerusi Menteri Besar akan terus dipegang oleh Amiruddin Harun. Selain Aminuddin dikekalkan kerana ia sudah dijanjikan dan beliau memang sudah pun menduduki kerusi itu, formula sekawan PH kepada Menteri Besar Perak dan Pahang selepas PRU 15 lalu dirasakan akan menjadi pegangan untuk membina kestabilan politik di Negeri Sembilan selepas PRN nanti. Artinya, walaupun kerusi yang mungkin dimenangi UMNO adalah lebih, ia tidak menjadikan keterusi Menteri Besar Negeri Sembilan berpindah kepada calon parti itu. Tambahan lagi, Muhammad Hassan atau Tokmat yang bertanding kerusi Dun Rantau sudah berada dalam kabinet kerajaan perpaduan di peringkat pusat sebagai Menteri Pertahanan sekarang ini. Takkan Tokmat nak jadi Menteri Besar semula. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin alias yang bertanding di Dun Pertang dan turut dilihat berminat untuk kerusi Menteri Besar, rasa-rasanya cukuplah sekadar jadi exco saja. Di Pulau Pinang, di sebalik ada kemungkinan majoriti kerusi akan berkurangan, kemampuan PHBN mengekalkan atau kekal memerintah lagi tidak pernah diragukan. Bersama perbalahan PAS dan Gerakan dijangka berlarutan sehingga ke peti undi, semua ini adalah elemen yang meningkatkan lagi kemampuan PH memenangi lebih banyak kerusi. Bagi 3 negeri yang ditabir PN, meskipun ada peningkatan sokongan dan arus perubahan mula kelihatan kepada PH, tetapi yang paling berpotensi untuk bertukar kerajaan ialah Kedah. Dalam pelbagai isu melingkari Sanusi Maknur, Menteri Besar berciri pelawak dan kerjanya hanya mengata orang tanpa menampilkan tawaran untuk rakyat sebagai ketua sebuah kerajaan negeri. Keberangkalian untuk perubahan dilihat cerah sekali. Jumlah boleh menang bagi PHBN setakat ini di Kedah ialah 16 kerusi. Tetapi dengan PHBN bakal meningkatkan lagi serangan kempen mulai minggu depan, 19 hingga 20 kerusi diyakini dapat ditakluki. Sekaligus dengan jumlah itu, bakal menghantar Sanusi sebagai ketua pembangkang semula di Dun Kedah selepas 12 Ogos nanti. Untuk Kelantan dan Terengganu, tidak dinafikan turut bertiup angin perubahan dan peningkatan sokongan. Tetapi PN melalui kekuatan akar umbi PAS hampir pasti kekal lagi menguasai kedua-dua negeri tersebut. Kesimpulannya, setelah seminggu kempen berlangsung setakat ini, kedudukan semasa ialah 4-2. Ditulis oleh Sabudin Hussein 6 Ogos 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan penerangan sebentar tadi Anda yakin seperti saya bahawa
Selepas seminggu kempen berjalan, memang kedudukan setakat ini dapat dirasai sedang didahului oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan kedudukan 4-2. Adakah kedudukan ini akan berubah lagi di saat akhir? Lebih-lebih lagi apabila PHBN meningkatkan lagi serangan kempen bermulai pada minggu depan. Adakah dua buah negeri yaitu Kelantan dan Terengganu juga akan mula goyah? Terutamanya Kerajaan Terengganu, kerana Kerajaan Terengganu adalah sebuah kerajaan yang bersifat swing, pernah berubah, pernah ditakbir, selain daripada PAS yang juga pernah ditakbir oleh UMNO BN. Jadi kita akan lihat nanti pada minggu depan, adakah ianya tetap 4-2 ataupun seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, silap-silap 6-0. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.